Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulakan sebentar lagi. Okey, cikgu harap kamu dah bersedia dengan buku teks dan juga buku SPS. Okey, macam mana semua cuti hari raya? Seronok tak? Tak seronok. Tak seronok Yalah, betul lah duduk dekat rumah je kan? Cikgu harap semua orang sihat lah. Cikgu pun macam tak berapa sihat juga. Sekarang ni mungkin sakit tekak sikit dan batuk. Sebab tu kita kena PDPR lah duduk dekat rumah. Okey, dah bersedia dengan buku teks? Kita akan mulakan dengan menggunakan buku teks dahulu. Okey, kemudian kita akan gunakan buku SPS. Okey. So, lihat pada buku teks awak, eksperimen ni cikgu dah tunjukkan pada kelas amethyst, kelas citrine, crystal belum lagi. So, tak apa. So, you tengok buku teks muka surat berapa ni? Muka surat 137. Kita akan buat eksperimen ni di rumah. Memang sesuai lah eksperimen ni dilakukan di rumah. Okay, sebab kamu kena membuat pemerhatian selama 7 hari. Okay, kalau dekat sekolah memang kita takkan sempat buat sebab sekolah pun 5 hari kan. So tak boleh. So kita memang kena buat eksperimen ni di rumah. Okay, so tujuan eksperimen ini ialah untuk mengkaji pola pertumbuhan. Dia dah lari pula. Sekejap ya. Ya. Mama pakai. Okey. Tujuan eksperimen ini adalah untuk mengkaji pola pertumbuhan anak benih kacang hijau. Jadi penyataan masalahnya, apakah pola pertumbuhan anak benih kacang hijau? Hipotesis dia jawab pada soalan penyataan masalah, iaitu pola pertumbuhan anak benih kacang hijau adalah berbentuk sigmoid. Macam mana bentuk sigmoid? Sebelum ni cikgu dah ajar, kalau pertumbuhan bagi haiwan yang berangka luar, dia berbentuk tangga. Tapi sebenarnya pola pertumbuhan bagi semua benda hidup adalah berbentuk sigmoid. So ini adalah graf dia. Graf dia adalah berbentuk sigmoid. Okey. Jadi pemboleh ubah dimanipulasikan, iaitu yang berbeza, yang berubah-ubah adalah masa. Kerana kita tempoh masa eksperimen ni adalah 7 hari. Okay, so masa dia berbeza. Hari pertama, hari kedua, 3 sampailah hari yang ke-7. Okay, pemboleh ubah bergerak balas ialah pemerhatian. Kita nak cari apa dalam eksperimen ini ialah kita nak cari dan kita nak ukur dan kita nak lihat dengan mata kita ketinggian anak benih. Iaitu kita gunakan anak benih kacang hijau. Okay, baik. Yang dimalarkan ialah jenis anak benih. Kita akan gunakan anak benih kacang hijau. Sebelum ni kelas amethyst cikgu dah cakap kena sediakan kacang hijau untuk eksperimen ni. Kacang hijau, kapas dan juga bekas. Okey. So bahan-bahannya biji benih kacang hijau, kacang hijau. Tengok pada gambar rajah ni. Okey, ni dia kacang hijau bagi siapa yang tak pernah tengok. Ni dia kacang hijau Cikgu rasa kat rumah mesti ada ni. Kacang hijau. Okey, so kalau tak ada suruh mak belilah. Alright. Jangan beli kacang merah atau kacang yang lain-lain Kacang hijau sahaja. Okey, kemudian kapas, dan juga air. Dan radasnya adalah piring petri. Tak ada piring petri, kita akan guna, kamu boleh gunakan Tupperware je. Penyepit pun tak perlu, pakai tangan je lah. Dan juga pembaris. Okey, so kita lihat prosedur yang pertama. Okey, rendamkan 3 biji benih kacang hijau dalam piring petri berisi air sampai dia kembang. Yang ini kita ambil masa selama 1 malam. Awak simpan dia di tempat yang gelap. 1 malam. Simpan dia, rendamkan dia. Kita tengok pada gambar rajah. Ini kapas dan juga bekas yang awak boleh dapatkannya di rumah. Okey.
Masukkan kacang hijau dalam bekas, cawan ke apa ke, rendamkan dia semalaman, 1 malam di tempat yang gelap. Rendamkan dia sampai dia kembang, sampai dia akan bercambah jadi biji benih. Macam ni kita panggil biji benih sampai dia jadi anak benih. Maksudnya dia dah tumbuh sikit dah. Dia dah tumbuh sikit. Kita akan gunakan yang tu. Nah, ini cikgu belum buat lagi, kita akan buat serentak lah. Besok nanti, so you boleh mulakan eksperimen tu hari esok. So hari ni kita hanya rendamkannya sahaja. Okey, dah siap rendamkan 1 malam. Esok nanti awak pindahkan anak benih kacang hijau yang dah tumbuh. Maksudnya dah tumbuh sikit. Pucuk dia sikit dah keluar dah. Dan pindahkannya ke dalam bekas, piring pet tu kita gantikan dengan bekas yang berisi dengan kapas yang lembap. So awak spraykan sikit dengan air. Jangan basah-basah sangat sampai dia berair. Tak, dia lembap. Okey. Kemudian ukur panjang. Prosedur yang keempat. Ukur panjang setiap anak benih kacang hijau menggunakan pembaris. Dan ulang langkah 4. Langkah 4 ni kita ukur panjang anak benih sehinggalah hari yang ke-7 dan rekodkan ketinggian anak benih kacang hijau dalam jadual. Ni jadualnya. Okey, hari yang esok kita kira hari yang kosong. Okey, esok kita kira kosong. Hari ni kita jangan kira lagi. Kita kira esok. So kat sini awak gunakan 3 anak benih. Awak nak buat lebih pun tak apa sebagai backup. So awak buat 2 bekas lah. Ada 3 biji benih, 3 biji benih. Sebab cikgu takut nanti set A tu tak menjadi. So you ada backup set B. Sebab beli kacang hijau mana ada orang jual 3 biji, 4 biji, 5 biji kan. Dia beli 1 paket. So ada banyak. So you buatlah lebih sikit sebagai backup. So dalam 1 bekas ada 3 anak benih kacang hijau. So awak ukur anak benih yang pertama, anak benih yang kedua, anak benih yang ketiga. Letakkan kat sini. Okay. Kemudian kirakan purata. Macam mana nak kira purata? Awak tambahkan ketiga-tiganya. Panjang ketiga-tiga anak benih 1, 2 dan 3 bahagikan dengan 3. So you dapat purata. Okay. Lepas esok hari yang pertama ni. Okay. Hari ini hari Isnin, esok hari Selasa, hari Rabu. So yang pertama sini adalah hari Rabu. Hari Rabu awak buat benda yang sama, ukur balik. So cikgu nak awak pastikan awak ukur pada waktu yang sama, statik yang sama je. Contohnya kalau hari esok awak nak ukur pada jam 8 pagi. Okay, so semua sekali sampailah hari yang ke-7 awak ukur pada pukul 8 pagi. Kalau awak takut pagi awak tak ada dekat rumah, ada yang kerja, mungkin ada yang kerja ke apa ke kan. So awak maintain pada waktu malam. Okey, pada waktu malam setiap kali pukul 8 malam awak ukur ketiga-tiga anak benih tersebut. Alright? Okey, baik. Prosedur yang ke-6, hitungkan purata ketinggian. So kita dah tadi cikgu dah ajar. Dan yang ke-7 nanti plotkan graf ketinggian anak benih pokok kacang hijau. Okey, yang ini milimeter ni di dalam unit milimeter, awak ukur pakai pembaris selalunya dalam unit sentimeter kan. So awak changekan dia kepada milimeter. 1 sentimeter bersamaan 10 milimeter. Alright? 1 sentimeter bersamaan dengan 10 milimeter. So nanti awak darabkan je lah dengan 10. Sebab pembaris kita gunakan pembaris sentimeter, betul tak? Okey. Melawan masa. So nanti, okey, selamat datang Hamani. Okey, nanti awak gunakan kertas graf Gunakan kertas graf. Okey. Okey, awak cari kertas graf. Okey, awak buat dekat sini. Ini ialah masa. So kita ada ni hari yang kosong Sini hari yang pertama. Kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam dan hari yang ketujuh. Okey, yang ini adalah ketinggian. Okey, ketinggian. So, paksi yang menegak. Kaki jangan. Ketinggian anak benih. Okey, dalam unit milimeter. Nanti awak darabkan ini dengan 10. So, dekat sini skalanya ikutlah, julatnya ikut awak punya tu dapat berapa. Ataupun nanti bila semua dah settle, dah dapat dia punya purata tu semua, nanti kita boleh bincangkan julat berapa yang kita sesuai gunakan untuk ketinggian.
Pastikan nanti ketinggian dia grafnya nanti dia boleh dapat berbentuk sigmoid lah macam ni. Alright? Okay. Gunakan kertas graf lah, senang sikit awak nak baca dia punya, nak plotkan graf. Plotkan lah. Yang pertama berapa, kari yang kosong berapa, ketiga berapa, keempat berapa, plotkan. Alright? Okay, so sampai sini saja untuk eksperimen. So ada apa-apa soalan tak? So nanti you akan dapat pokok tauge lah. Pokok tauge ni nanti awak kena ukur lah daripada bawah sampailah dia punya pucuk dekat sini. Ukur dia punya ketinggian. Berapa awak dapat? Tiga anak benih dan kemudian cari dia punya purata. So gunakan ni bekas tapaweni atau tapaweni. Dah siap kembang. Yang ni dah kembang nanti, dah keluar anak benihnya. Esok nanti awak transferkan dia, masukkan dalam bekas. Okay, dan setiap hari hinggalah hari yang ketujuh, awak ukur dia punya ketinggian. Okay, masukkannya dalam jadual. Yang ni dalam buku teks dalam buku SPS. Dalam buku SPS ni, yang ni macam biasalah bahagian tujuan, tujuan, penyataan masalah, hipotesis, pemboleh ubah, bahan, radas, awak gunakan daripada buku teks tadi. Okey. Yang ni dia tak nyatakan kena rendam semalaman. So sebab itu cikgu tak gunakan prosedur daripada buku SPS. Tapi bila awak nak buat pada langkah-langkah ni, awak gunakannya daripada buku SPS. Ambil yang ini, transferkan dekat sini, gunakan ayat pasif. Okey. Contohnya, tulis nombor Jangan lupa tulis nombor. Nombor 1, tuliskan. Kalau boleh setiap satu ni, nombor 1 hingga nombor 4 ni langkah satu baris. Okey, contoh nombor 1, letakkan beberapa biji benih kacang hijau di atas kapal basah di dalam piring petri. Awak tukarkan dia kepada beberapa biji benih kacang hijau diletakkan di atas kapal basah di dalam piring petri. Yang kedua, 3 biji benih kacang hijau yang bercambah dengan baik dipilih. Yang ketiga, ukur ketinggian anak benih diukur setiap hari selama 7 hari. Purata ketinggian anak benih kacang hijau dihitung dan direkodkan. Itulah dia ayat pasif. Awak transferkan ni ke bahagian langkah-langkah. Ingat, setiap satu prosedur langkah satu baris. Okey, untuk bahagian keputusannya, sama tadi seperti yang cikgu tunjukkan dalam buku teks. Masukkan data anak benih 1. Ini mula esok Hari yang kosong ni kita mulakan esok. Sehari tak boleh kira sebab memang dia bukan anak benih. Dia baru biji benih. Tak ada jadi anak benih lagi. So, anak benih 2, anak benih 3, kemudian kirakan purata. Anak benih 1, panjang anak benih yang kedua, panjang anak benih yang ketiga, bahagikan dengan 3. Dapatlah purata. Okey, dah siap? Sorry pelajar. So, awak tak perlukan kertas graf kerana dalam buku SPS sudah ada dia punya kertas grafnya. Jadi dekat sini, awak kena pastikan dia unit milimeter. Awak jangan ikut yang ini tau. Awak tengok dulu bacaan awak dapat berapa. Graf ni sebagai panduan. Graf ni adalah sebagai panduan. Okey? Okey, baik. Plotkan graf ketinggian anak benih. Alright. Ingat ini dalam unit milimeter. Nanti sebab awak ukur pakai sentimeter, nanti awak dapatkan dengan 10 lah. Alright. Okey, baik. Okay, so ini dah settle. Kita lihat buku teks. Okay, buku teks awak kena buat praktis formatif 6.3. Hari ni 17 hari bulan 5. Okay, 4 amethyst dan 4 kristal. So, buat dalam buku tulis sains yang ada pada tangan awak. Kalau amethyst ada buku sains berapa? 2. Okay, kristal? 2. Okay, so 2 buat dalam buku sains 2. Okay, kita lihat soalan yang pertama. Okay, mengapakah tumbuhan, cikgu rasa kalau amethyst dah buat ni. Tak silap saya lah. Mengapakah tumbuhan memerlukan sokongan? Kenapa tumbuh-tumbuhan memerlukan sokongan? Lihat buku teks awak, yang awal-awal tu dia nyatakan. Kenapa tumbuh-tumbuhan? Okay, mengapakah tumbuh-tumbuhan memerlukan sokongan?
Sokongan membantu tumbuhan berdiri tegak bagi mendapatkan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan cahaya matahari. Selain daripada tu, sokongan juga perlu bagi menampung berat tumbuhan dan menyediakan kekuatan untuk menentang tiupan angin. Okey. Crystal ada buku 1. Buku 2 tak ada Crystal? Kelas Crystal, tolong respon. Saya 1, 2 pun ada. Oh, Crystal dua-dua ada so macam ni kita Dua-dua ada. Ya. standard kan semua kat dalam buku sains 2. Okey? Nanti senang. Okay. Alright. So kita tengok pada soalan seterusnya. Okey, nombor 2. Apakah perbezaan antara sokongan tumbuhan darat dengan tumbuhan akuatik? Terangkan. Apa perbezaan dia? Tumbuhan darat dengan tumbuhan akuatik. Kalau tumbuhan darat, dia punya sokongan dia apa? Dia punya batang. Kalau tumbuhan berkayu kan? Batang yang keras. Kemudian, apa lagi? Ada akar jangkang, akar bani. Okey, semakin besar dia punya akar tu, semakin bertambahlah dia punya luas tapak. Jadi dia semakin lebih stabil. Okey. Ataupun kita tengok pada sini, tumbuhan darat yang jenis berkayu mempunyai batang berkayu dan akar seperti akar bani, akar sokong dan juga akar jangkang. Tumbuhan darat jenis yang tidak berkayu pula mendapat sokongan daripada kesegahan sel, sulur paut dan juga akar cengkam. Manakala perbezaannya bagi tumbuhan akuatik? So ini sebab dia suruh bandingkan tumbuhan darat dan juga tumbuhan akuatik. So ini tumbuhan darat. Ini tumbuhan darat. Okey, bagi tumbuhan akuatik pula, dia mendapat sokongannya daripada batangnya yang berongga. Batang berongga ni dia ada dia ada ruang udara yang boleh membuatkan dia terapung di atas permukaan air. Batang berongga dia mempunyai ruang udara. Okey. Kemudian dan juga tumbuhan akuatik juga mempunyai daya apungan untuk sokongan. Itu perbezaan. Okey, yang ketiga, bagaimanakah tumbuhan herba mendapatkan sokongan? Tumbuhan herba ni macam mana? Dia tumbuhan yang tidak berkayu, betul tak? Jadi macam mana dia dapat sokongan? Tadi kita pun dah belajar tadi, tumbuhan yang tidak berkayu dia punya sokongan dia apa? Kesegahan sel. Bagus. Jadi tumbuhan herba, okey. Tumbuhan herba ialah tumbuhan yang tidak berkayu, jadi dia punya sokongan dia adalah melalui kesegahan sel. Dan kesegahan sel ni dia memerlukan air yang cukup. Kalau tak cukup air, selnya tak segar, so dia tak dapat sokongan. Apa yang boleh basah? Okey, baik. So, selain daripada praktis formatif 6.3, cikgu juga minta untuk kamu buat praktis sumatif yang ke-6. Muka surat 139. Okey, kita lihat pada gambar Raja ni. Raja menunjukkan sistem otot manusia. Okey, namakan struktur yang berlabel R. R ni dia menyambungkan antara otot dan juga tulang. So, apakah nama struktur yang menyambungkan otot dan yang menghubungkan otot dan juga tulang? Apa struktur tu? Sendi. Sendi? Sendi adalah ruang antara tulang dengan tulang. Tendon. Yes, tendon. Tendon. So, R itu ialah tendon. Okey. Yang kedua, nyatakan fungsi struktur yang dinamakan. Apa fungsi tendon? Okey, apakah fungsi tendon? Tadi pun cikgu dah cakap, tendon menghubungkan tulang. Tisu hubung yang menyambungkan otot kepada tulang. Bagus, betul. Okey. Siapa ni? Siapa yang jawab tadi? Okey, cikgu tak nampak, sorry.
Okey, baik. Kita lihat yang ketiga. Senaraikan ciri struktur yang dinamakan. Apa ciri-ciri tendon? Ada dalam buku. Apa ciri-ciri tendon? Bersifat kuat dan tidak kenyal. Yes, betul. Itulah ciri-ciri tendon. Semuanya ada daripada buku teks. Okey, kita lihat B. Apakah yang akan berlaku jika tendon ni mengalami kecederaan? Apa yang berlaku? Okey, individu tidak dapat menggerakkan tulang kerana daya tarikan yang dihasilkan oleh pengecutan otot tidak dapat dipindahkan kepada tulang. Sebab tadi kan dia menghubungkan otot dengan tulang. Untuk kita menggerakkan tulang, perlu adanya otot. Kalau tendon tu, apa soalannya tadi? Sekejap apa? Okey. Okey, kecedera. Okey, kalau tendon tu cedera, maka tulang tidak dapat digerakkan. Okey. Okey, kita lihat soalan C. Perbezaan antara tendon dengan ligamen. Ligamen ni apa pula? Siapa tahu apa dia ligamen? Tisu penghubung. Tapi dia penghubung antara dua tulang. Ligamen antara dua tulang. Manakala tendon dia menyambungkan otot dengan tulang. So ligamen tulang dengan tulang. So itu adalah perbezaan antara tendon dan juga ligamen. Okey, yang kedua ni adalah cacing tanah yang sedang bergerak. Jenis rangka cacing tanah ni. Rangka apa? Hydrostatic. Bagus. Rangka hidrostatik. Okay, cacing bergerak dengan bantuan dua jenis otot. Otot apa tu? Otot apa yang ada pada cacing? Otot membujur dan otot lingkar. Bagus. Otot membujur dan juga otot lingkar. Okey. C. Terangkan cara otot pada badan cacing yang membentuk pergerakan. Otot-otot ni dia bergerak secara apa? Antagonis ataupun berlawanan. Sekiranya otot membujur mengecut, otot lingkar akan mengendur. Kalau otot membujur mengendur, otot lingkar akan mengecut. So terangkan macam mana? Okey. Pergerakan cacing terjadi apabila otot membujur mengalami pengecutan. Manakala otot lingkar mengalami pengenduran. Pergerakan ini adalah secara berlawanan ataupun antagonis. Okey. Pergerakan berlawanan ini mencipta pergerakan dari hadapan ke hujung badan cacing. Selain daripada otot, cacing juga mempunyai satu struktur yang dikenali sebagai keta. So yang pertama otot membujur, yang kedua otot lingkar dan yang ketiga ialah keta. Keta ini merupakan bulu-bulu yang keras yang ada pada permukaan badan cacing. Tujuannya adalah untuk mencengkam tanah semasa pergerakan berlaku. So ini bagaimana cacing bergerak dengan menggunakan ototnya dan juga keta. Okey, soalan 3 menunjukkan seekor zirafah yang sedang minum air. Berdasarkan gambar raja foto ni, nyatakan cara zirafah berdiri semasa minum air. Macam mana cara dia berdiri? Dia buat Mengangkang kaki. Pangkang. betul. Zirafah akan mengangkangkan kakinya. Okey. Yang kedua, dia semua nyatakan saja, tak perlu terangkan So awak just cakap je. Zirafah mengangkangkan kaki. Yang kedua, bagaimanakah cara berdiri ini dapat menstabilkan zirafah? Macam mana dia dapat stabilkan zirafah? Menambahkan luas. Luas apa? Luas tapak. Luas tapak sistem sokongan.
Bagus. Okey, dengan apabila dia mengangkatkan kakinya, luas tapak akan bertambah. Lalu zirafah menjadi lebih stabil. Alright. Okey, B ada dua jenis haiwan, X dan juga Y. Okey, soalannya okey. Jika kedua-dua haiwan itu mempunyai jisim yang sama, nyatakan haiwan mana yang lebih stabil? Buaya ke X ke Y? Mana lebih stabil? Buaya, X. X. Okey, betul, X. Terangkan kenapa awak pilih buaya ataupun X ni? Pusat graviti lebih rendah. Okey. Pusat gravitinya lebih rendah. Luas tapaknya lebih Luas luas. tapak yang lebih stabil. Luas tapak lebih stabil. Maksudnya macam lebih besar. Luas tapak dia lebih besar. You kaitkannya dengan yang pertama dengan pusat graviti. Pusat graviti dia lebih rendah. Yang ini pusat graviti dia lebih tinggi. Yang ni dia lebih rendah. Okay, so dia lebih stabil. Yang kedua, awak kaitkannya dengan luas tapak. Okay, kalau buaya ni ataupun haiwan X ni luas tapaknya lebih besar. Yang ni luas tapaknya lebih kecil. Luas tapak ni tak sesuai dengan badannya yang tinggi. Alright? Okay, bagus. Okay, yang ketiga, cadangkan satu posture apabila haiwan Y berada dalam keadaan yang lebih stabil. Macam mana keadaan badan Y ni untuk menjadikan dia lebih stabil? Macam mana keadaan badan dia? Pada masa bila yang dia berada dalam keadaan stabil? Duduk. Yes, correct. Ketika dia dalam keadaan duduk. Bila dia duduk, apa yang berlaku? Dia punya pusat gravitinya menjadi lebih rendah. Dia tak bolehlah nak kangkangkan kaki je sepanjang masa, betul tak? Jadi dia kena duduk baru dia lebih stabil kerana pusat gravitinya yang lebih rendah. Kejap. Alright. Okey dah. Okey, nombor 4. Tumbuhan berkayu mempunyai akar seperti akar banik, akar sokong dan akar jangkang untuk menambahkan sokongan. Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan cara tumbuhan berkayu dapat menstabilkan kedudukan tanpa tumbang akibat angin yang kuat. Macam mana nak bagi dia stabil jika angin kuat? Okey, yang pertama awak kaitkannya dia mempunyai batang yang keras. Batang yang besar, keras, besar. Jadi bila angin tiup dia susah nak tumbang. Okey, yang kedua awak kaitkannya dengan akar yang kuat. Iaitu dia mempunyai akar banik, akar sokong dan akar jangkang yang mengikat, mencengkam tanah dengan kuat. Lalu dia terhindar daripada tumbang akibat angin yang kuat. Okey, yang ketiga awak kaitkannya dengan akar juga. Akarnya yang besar akan menambahkan luas permukaan yang lebih besar. Jadi dia lebih stabil. Okey, ataupun cikgu bantu untuk kamu terangkan. Okey. Tumbuhan berkayu mempunyai batang yang besar dan tinggi. Bagi menambahkan kestabilan tumbuhan berkayu, tumbuhan perlu menambahkan luas tapak tumbuhan itu iaitu dengan mempunyai sokongan tambahan seperti akar banik, akar songkong dan juga akar jangkang yang juga dapat menambahkan luas tapak. Jadi dia akan menjadikan pokok itu lebih stabil. Alright. Okey, soalan yang kelima. Gambar menunjukkan seekor ikan paus yang terdampar di pesisiran pantai. Berdasarkan pengetahuan anda tentang sistem sokongan ikan paus, bolehkah ikan paus itu kembali ke lautan dengan sendiri? Boleh tak? Tidak. Boleh tak? Tak boleh. So first kali kalau tanya bolehkah? Jadi awak first kali awak kena jawab tidak. Ini satu markah. Kena jawab dua soalan. Kemudian barulah awak terangkan. So yang pertama dia tanya tidak. Okay, so satu markah. Yang kedua B. Soalan yang kedua baru awak kena terangkan. Kenapa tak boleh?
Okey, cikgu nak tanya. Kalau ikan paus ni sokongan dia apa sistem sokongan bagi ikan paus? Apa Daya apungan. daya apungan. Jadi sekarang ni dia kat pesisiran pantai. Ada banyak air ke ada sikit air? Banyak pasir. Orang tanya tentang air bukan pasir. Banyak air ke sikit air? Sikit. Bila air sikit ada tak? Ada tak daya apungan dekat sini? Tak. Tak ada. Bila tak ada air sikit, tak ada daya apungan, jadi ikan paus ni tak boleh bergerak pergi ke laut sana. Tak boleh kembali ke lautan. Lagi satu, ikan paus ni tulang dia macam mana? Tulang dia besar ke tulang dia kecil? Besar. Kecil. Dalam kecil. Ya, ikan paus tulangnya kecil saja. Sebab apa? Dia tak perlukan tulang untuk sistem sokongan seperti gajah. Gajah tulang dia besar kerana sistem sokongannya bergantung kepada dia punya tulang. Tapi bagi ikan paus, dia punya sistem sokongannya tak bergantung pada tulang tapi bergantung kepada jatuh nanti. Turun. Bergantung kepada daya apungan air. Jadi dia tak perlukan tulang. Jadi tulang bagi ikan paus ni kecil saja. Jadi disebabkan tulang dia yang kecil, bila dia terdampar dekat pesisir pantai, apa jadi? Badan dia ni besar tau badan dia. Daging-daging ni banyak. Bertantan. Apa yang akan jadi pada tulang dia? Tulang dia akan hancur dan itulah yang menyebabkan ikan paus ni mati apabila dia terdampar di pesisiran pantai. Awak tengok kalau ikan paus terdampar di pesisiran pantai, mesti dia akan mati. Sebab apa? Dalam dia punya tulang-tulang dia semua hancur. Confirm bila dah hancur memang takkan boleh bergerak lah. Kerana dia hanya memerlukan sistem sokongan yang berdasarkan daya apungan air saja. Sebab itu ikan paus dia tak boleh. Kenapa ikan paus ni dia dah tahu. Dia punya tulang tu kecil. Kalau dia pergi memang dia akan matilah. Tapi kenapa dia pergi juga dekat tepi-tepi pantai ni? Sebab pada ketika ini tepi-tepi pantai ni ada makanan anak-anak ikan. So ikan paus ni dia makan terlalu banyak. So dia akan pergi dekat pesisir pantai. Tapi dalam masa yang sama air akan surut sedikit demi sedikit. So dia tak sempat nak bergerak balik semula ke lautan. That's why dia terdampar dekat pesisiran pantai. Dan akhirnya dia akan mati. Alright? Okay, baik. Okay, so penerangan dia, badan ikan paus disokong oleh rangka dalam yang kecil. Rangka ini tidak mampu menyokong berat ikan paus yang terdampar di tepi pantai. Dan ikan paus disokong oleh daya apungan air untuk membantu pergerakannya di laut. Air laut yang sedikit di tepi pantai tidak mencukupi untuk memberikan daya apungan yang diperlukan untuk ikan paus itu kembali ke lautan semula. Okay. So ini adalah soalan yang terakhir. Jadi awak siapkannya dalam buku Sains 2. Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada rasa. Tak ada cikgu. Okey. Nanti buat dalam buku Sains 2 Nanti cikgu akan tetapkan masa untuk kamu hantar buku untuk saya semak. Okey, cikgu berhenti sampai sini saja. So kita jumpa nanti pada hari Isnin pada hari Rabu.